بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, kami memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyiban, dan rezeki yang baik, wa amalan mutaqabbala, dan amal yang diterima. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dapat kita meneruskan majlis pembacaan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita ambil daripada kitab, yaitu Kitabul Arba'in fi Mabanil Islami wa Qawaidil Ahkam, atau yang lebih dikenali sebagai Kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, yang disusun dan dihimpunkan hadis-hadisnya yang berjumlah 42 hadis yang merupakan wasiat dan penjelasan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita sebagai umatnya, iaitu membuatkan berbagai aspek yang sangat bermanfaat bagi kita. Sungguh besar sekali jasa yang diusahakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah, salah seorang ulama besar di dalam mazhab Syafi'i yang lahir pada tahun 631 Hijrah dan meninggal pada tahun 676 Hijrah, dalam usianya yang masih muda, sekitar 45 tahun. Baik, pada pagi ini kita akan melanjutkan terus kepada hadis yang keempat, yaitu Al-Hadithu Ar-Rabi'. Al-Hadithu Ar-Rabi', hadis yang keempat, yaitu hadis yang menjelaskan tentang proses penciptaan insan, proses penciptaan manusia, dan penetapan takdir baginya. Jadi ini merupakan satu hadis yang sangat agung, yang sangat besar, menjelaskan tentang dua perkara yang besar, yaitu berkaitan dengan kita sebagai manusia dan juga hal-hal yang telah ditetapkan, yang telah ditakdirkan oleh Allah Ta'ala sepanjang perjalanan hidup kita. Baik, mari kita baca seperti biasanya tentang hadis ini. Hadis yang diriwayatkan oleh salah seorang sahabat Nabi SAW, yaitu An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Tengok bro, lupa hadis. Baik, An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiqul masduq, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfah, fi batni ummihi 40 yawman nutfah, thumma yakunu 'alaqatan misla dhalik, thumma yakunu mudghatan misla dhalik, thumma yursalu ilayhi al-malaku fayanfukhu fihi ar-ruh wa yu'maru bi arba'i kalimat bi katbi rizqih wa ajalih wa amalih wa syaqiyyun aw sa'id.
Fawallahi alladzi la ilaha illa alladzi la ilaha ghairuh inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli al-jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira'un fayasbiqu alaihi al-kitab fayamalu bi amali ahli an-nar fayadkhuluha wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli an-nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira' fayasbiqu alaihi al-kitab fayamalu bi amali ahli al-jannah fayadkhuluha. Rawahu Al-Bukhari wa Muslim. Baik. Daripada Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia mengatakan, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan, menuturkan, membagi tahu pada kami, memberitakan pada kami, dan beliau adalah as-sadiqul masduq, yakni orang yang benar lagi dibenarkan perkataannya. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seorang daripada kamu dikumpulkan penciptaannya dalam perut ibunya selama 40 hari dalam bentuk nutfah, kemudian menjadi alaqah, iaitu segumpal darah, kemudian seperti itu pula, kemudian menjadi mudghah, yakni segumpal daging, seperti itu pula. Kemudian satu malaikat, kemudian malaikat diutuskan kepadanya untuk meniupkan roh di dalamnya, dan diperintahkan untuk menulis 4 perkara, iaitu menuliskan rezekinya, ajalnya, amalnya, dan celaka atau bahagianya. Maka demi Allah yang tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar melainkan Dia, sesungguhnya salah seorang dari kamu beramal dengan amalan ahli syurga, sehingga jarak antara dirinya dengan syurga hanya tinggal sehasta, tetapi catatan, yakni takdir, mendahuluinya. Lalu dia beramal dengan amalan ahli neraka, maka dengan itu ia memasukinya. Dan sesungguhnya salah seorang daripada kamu beramal dengan amalan ahli neraka, sehingga jarak antara dirinya dengan neraka hanya tinggal sehasta, tetapi catatan takdir mendahuluinya. Lalu dia beramal dengan amalan ahli syurga, maka dengan itu ia memasukinya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam kitab sahihnya, iaitu hadis nombor 3208, dan riwayat Muslim dalam sahihnya pada nombor 2643. Baik. Apa pelajaran? Apa faedah-faedah yang boleh kita perolehi daripada hadis ini? Sungguh hadis ini memberikan faedah yang sangat agung. Tapi sebelum itu, pada hadis yang keempat ini kita diperkenalkan dengan seorang perawi daripada kalangan sahabat yang baru, yaitu Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, salah seorang daripada 4 abadilah periwayat hadis yang banyak, sekitar 2000 lebih, yaitu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Nama penuh beliau adalah Abdullah bin Mas'ud bin Ghafil bin Habib Al-Hazali radhiyallahu anhu. Di antara sahabat Nabi SAW, dia termasuk dalam golongan yang paling awal masuk Islam. Dia adalah kibarus sahabah, sahabat-sahabat Nabi SAW yang besar, yang dekat, yang terawal. Dan dia adalah seorang yang alim, faqih, seorang hadis, istilahnya banyak meriwayatkan hadis. Dan dia seorang pemberani. Kerana apa? Dia di antara sahabat Nabi SAW yang berani secara terang-terangan membaca ayat-ayat Al-Quran. Di tengah-tengah kaum kafir musyrikin di Mekah. Kerana atas sebab keberaniannya itu hingga dia dipukul, diseksa. Jadi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ini juga di antara orang yang dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana apa? Kerana dia adalah salah seorang daripada pembantu Nabi SAW. Bantu Nabi SAW. Di mana ni?
Waktu Nabi SAW berada di bumi Mekah, dia sangat rapat dengan Nabi SAW. Ya. Jadi itu secara ringkas. Adapun perincian, kita bukalah tabaqah para sahabat, akan ada perincian kisah-kisah yang sangat menakjubkan tentang pribadi sahabat Nabi SAW yang satu ini. Sehingga di antaranya pernah yang antara sahabat ketawa bila melihat kaki Abdullah bin Mas'ud, ya radhiyallahu anhu. Kenapa dia kata kaki dia nampak kecil sebelah, kurus, kecil kakinya, seolah-olah merupakan aib. Lalu ketika itu Nabi SAW ada. Lalu Nabi SAW sebut apa? Ya, sekiranya sebelah kakinya itu ditimbang, ya, dari sudut apa? Maknanya keimanan apa Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dia saya lebih berat daripada bukit Uhud. Tu mulianya. Jadi penampilan fizikal tubuh badan bukan menunjukkan kemuliaan atau kehinaan seseorang. Yang menjadikan dia tinggi di sisi Allah adalah takwa Allah. Faham? Sebab apa? Kita ni Allah ciptakan, ya bukan atas pilihan kita. Kita lahir, ya kita tak ada pilihan. Lahir seperti itu, Allah telah tetapkan. Ya tubuh badan kita lahir dalam keadaan kulit hitam ke, putih ke, hidung mancung ke, mata sepik ke atau sebagainya, itu semuanya tidak ada pilihan. Allah yang tetapkan. Maka dengan itu sebagai tanda syukur kepada Allah. Ya sebab itu jangan membanding-bandingkan cantik tak cantik sehingga menghinakan orang-orang yang pada pandangan mata mereka itu tak cantik, huduh dan sebagainya. Baik. Mari kita lihat, itu yang pertama tentang sahabat yang meriwayatkan hadis yang sangat agung ini. Ya. Okey, sekarang kita akan lihat faedah-faedah secara global daripada hadis yang menjelaskan tentang ya dua perkara pokok, iaitu tentang penciptaan seorang insan, seorang anak manusia, dan juga ketentuan takdir yang Allah tetapkan terhadap ya yang diciptakan oleh Allah, iaitu kita. Baik, yang pertamanya hadis ini dimulai dengan iaitu ya tentang menyebut ya mengidhafahkan, menyandarkan, memberi gelaran pada Nabi SAW sebagai as-sadiqul masduq. Ya. Jadi Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dalam meriwayatkan hadis ini dia mengatakan qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiqul masduq. Agak-agak kenapa Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu meletakkan wa huwa as-sadiqul masduq? Padahal tak perlu sebut pun, memang Nabi SAW ada seorang yang benar, lagi dibenarkan. Kenapa ada penegasan ini? Tu. Ya, bila kita rendung-rendung tengok kandungan hadis ni, kita boleh buat dua kesimpulan penting. Dan memang di antara salah satu daripada kewajipan terhadap Nabi SAW yang telah kita belajar sebelum ini tentang hak-hak Nabi SAW yang wajib kita tunaikan, kita telah memaparkan 10 hak Nabi SAW yang hendaklah berusaha kita menunaikannya. Salah satunya berkaitan dengan ucapan ini, wa huwa as-sadiqul masduq. Iaitu salah satunya adalah kewajipan kita terhadap Nabi SAW adalah tasdiquhu fima akhbaro. Tasdiquhu fima akhbaro, iaitu membenarkan apa saja yang dikhabarkan oleh Nabi SAW. Dan Nabi SAW bukan hanya menjelaskan, menyampaikan dia khusus sahaja dalam urusan agama. Ya, dan itu memang tugas Rasul SAW, menyampaikan kepada umat manusia tentang urusan agama. Ya, tentang urusan agama itu adalah berkaitan dengan hak-hak Allah Ta'ala yang wajib ditunaikan di dunia, nanti di negeri akhirat, yang menjelaskan tentang hari pembalasan. Jadi penegasan as-sadiqul masduq ini kerana ya, apa yang akan disampaikan oleh Nabi SAW ini melibatkan dua perkara besar yang tak diketahui oleh sesiapa pun sejak dari dulu sampai ketika mana Nabi SAW mengungkapkan ucapan ini dalam hadis ini. Apa dia? Iaitu yang pertamanya Nabi SAW akan menjelaskan dua perkara ghaib. Dua perkara ghaib yang tak diketahui oleh sesiapa pun. Satunya adalah perkara ghaib yang berkaitan dengan iaitu tentang penciptaan manusia yang berlaku di alam ghaib. Alam ghaib yang tak nampak oleh by our naked eyes. Mana? Alam rahim. Ya, ketika seorang ibu mengandung, ayah dia tahu tak apa yang berlaku dalam perut ibunya, dalam perut isterinya. Anak tu bagaimana keadaan sekarang, dia tengah buat apa, tak tahu, betul kan? Itu alam ghaib, ghaib depan mata kita yang berada dalam rahim seorang ibu. Dan apa yang akan diberitakan oleh Nabi SAW ni melibatkan jurusan apa? Ilmu sekarang dipanggil ilmu sains, ilmu biologi.
Padahal Nabi SAW bukan saintis, bukan penggaji, ya, dari jurusan ilmu biologi, ya. Dan apa yang dikabarkan oleh Nabi SAW itu yang berlaku proses di dalam rahim seorang ibu, ya, hanya akhir-akhir ini saja diketahui oleh manusia, oleh para doktor yang membuat kajian, betul kan? Terhadap proses pembinaan janin dan sebagainya. Kemudian dengan adanya, ya, mikroskop dan sebagainya, alat-alat yang begitu canggih, akhirnya boleh monitor tentang apa yang berlaku di dalam perut seorang ibu. Padahal di zaman Nabi SAW tidak ada kecanggihan seperti itu. Para saintis di zaman itu pun tak mampu untuk mengungkapkan apa yang berlaku di dalam perut seorang ibu. Ya, tok bomo ke tok batin ke, doktor tabib ke di zaman itu atau sebelum-sebelumnya, mereka tidak tahu secara persis apa yang berlaku di dalam perut seorang ibu ketika dia mengandungkan seorang anak. Ini kan, padahal ni nak mentaukidkan as-sadiqul masduq ni, sebab apa yang Nabi SAW sampaikan ni tak terjangkau oleh akal. Hatta profesional di bidang itu. Bidang apa? Bidang mengkaji manusia. Masya Allah. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, lebih sulit lagi, iaitu perkara ghaib berkaitan dengan our destiny. Ya, iaitu bila kita dilahirkan, apa yang akan kita lalui, apa terjadi pada kita, nasib kita ni. Ya. Kita ni nanti pada satu masa akan jadi apa? Ini semuanya adalah cakupan ilmu ghaib, iaitu penetapan takdir. Ya. Itu sebab itulah dua perkara ini adalah dua perkara yang tak dapat dicerna oleh akal. Kerana akal tak dapat menangkap perkara ghaib. Akal hanya dapat menangkap perkara yang boleh dia nampak, yang boleh dia fikir. Adapun hal yang berkaitan dengan takdir, kerana ia adalah di dalam ilmu Allah Ta'ala yang Allah rahsiakan, cuma Allah Ta'ala bagi clue saja, pokok-pokok saja. Adapun in term of execution, pelaksanaan takdir yang telah ditetapkan itu, yang disebut oleh Nabi SAW sini, tak akan diketahui. Siapa pun tak boleh tahu, kecuali setelah peristiwa itu berlaku. Contoh, ya, takdir kita yang telah kita ketahui. Sekarang Allah pertemukan kita dalam majlis ilmu ini. Sebelum tu kita tak tahu. Walaupun kalau ikut jadual, ya, pada hari ini, pada hari semalam ada kuliah, tapi lihat, pada malam tadi tak dapat diadakan kuliah. Sebab apa? Sebab Allah telah menetapkan takdir pada hari itu there is no line, no connection. Jadi tak boleh nak adakan kuliah. Ya, itu semua di dalam ilmu Allah Ta'ala. Allah Ta'ala maha mengetahui. Walaupun kita ingin menyampaikan kuliah, tapi Allah letakkan takdir pada hari itu, ya, kamu tak dapat memberikan kuliah. Ya, Allah datangkan sebabnya dengan hujan turun yang lebat, ya, sehingga there is no connection, interference. Menunjukkan apa? Betapa dari sudut dunia manusia sangat terbatas. Masya Allah. Kembali. Jadi dua perkara poin penting di sini adalah tentang as-sadiqul masduq, merujuk kepada perkara yang sangat besar yang akan disampaikan oleh Nabi SAW. Sebab itu ini menguji keimanan seseorang. Ya, tapi para sahabat yang telah dididik oleh Nabi SAW, telah ditarbiah, mereka walaupun mereka tak boleh fikir, tak boleh cerna, tapi mereka, ya, membenarkan. Tasdiquhu fima akhbaro. Sehingga salah seorang di antara sahabat Nabi SAW itu diberi gelaran As-Siddiq, menduduki tangga 21 di kalangan para sahabat. Bukan para sahabat lain tak membenarkan, tapi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ini sungguh kuat dia, melangkaui jangkauan. Sebab apa? Itu juga perkara ghaib yang Nabi SAW ceritakan, betul kan? Perkara ghaib tak pernah satu orang manusia pun pernah melaluinya, mengalaminya. There is never, forever, until end of the day. Experience Isra' dan Mi'raj melepasi 7 lapis langit. Tak ada satu manusia. Sampailah hari kiamat. Sampai bila-bila. Kecuali Nabi SAW. Ya. Kalau perjalanan di dunia ini, manusia boleh still visualize and imagine, boleh fikir. Sebab perjalanan daripada Masjidil Haram ke Masjid Aqsa sebab dilalui oleh manusia. Boleh fikir, boleh clarify and verify, boleh cross check dengan Nabi SAW. Betul ke Nabi SAW cerita ni? Tapi perjalanan Nabi SAW ke langit, melepasi langit ketujuh, naik ke Sidratul Muntaha, bertemu Allah, terima solat, you cannot, cannot judge by your limited, your mind, limited, unlimited, bukan unlimited, limited lah, kita limit. Tak boleh fikir. Tengok langit pun tak nampak, mana pintunya, mana lapis-lapisnya, nampak tak? Tapi ini perkara ghaib yang melibatkan keimanan. Para sahabat membenarkannya. Maka kita sebagai umat Nabi SAW wajib membenarkannya. Dan apa yang disebut oleh Nabi SAW ketika itu tak terjangkau oleh para sahabat, sekarang terbukti. Dari sudut ilmu sains tentang proses penciptaan manusia itu 40, ya, memang tak langsung menyelisihi. Sains tak boleh menafikan.
By experiment, they prove it. Yes, according to this. Ya, Masya Allah. Jadi sains hendaklah tunduk dengan Al-Quran, bukan Al-Quran tunduk dengan sains. Kalau sains bertentangan dengan Al-Quran, maka sains itu kena ditolak. Sebab dia belum menemui lagi perkara yang benar. Dia kena buat kajian. Baik, kembali. Jadi itu faedah yang pertama. Kerana apa? Nabi SAW diberikan gelaran As-Sadiqul Masduq, ditekankan dalam bab ini kerana dua perkara tak pernah terjangkau, tak pernah didengari, tak pernah diketahui. Apatah lagi Nabi SAW menyampaikan kepada kaumnya yang apa? Uneducated. Orang kafir musyrikin, orang Arab jahiliah tu apa ciri khas dia? Buta huruf. Not educated. Tak masuk sekolah dia. Ramai yang tak tahu membaca menulis. Tapi bukan bermakna tak tahu membaca menulis, tak pandai, tak cerdas. Tapi dari sudut ilmu ni, mereka terbatas. Mereka tak seperti tamadun ketika itu, kerajaan Rom, kerajaan Parsi. Hebat dari sudut ilmu. Melahirkan ahli-ahli ilmu mereka yang hebat. Contoh Rom, kerajaan Rom. Lama dia. Ada Aristotle, ada Plato, ada Socrates, Ptolemus dan sebagainya. Tu hebat-hebat para pemikir dia. Parsi juga. Ada para pemikir mereka. Dia lihat dari segi tamadun, kehebatan, sejarah mereka, bangunan-bangunan mereka, teknologi mereka dan sebagainya canggih. Begitu juga kerajaan Firaun yang dihadapi oleh Nabi Musa AS, canggih, hebat. Sehingga orang sampai sekarang mencari resepi bagaimana mumia Firaun tu dapat diawet sampai sekarang. Ada bentuk badan dia. Bagaimana mereka membina satu struktur bangunan yang tak pernah terfikir sampai hari ini. Bagaimana bongkah-bongkah yang sangat besar. Besar, bukan macam batu-batu buat rumah kita. Bagaimana di kawasan itu padang pasir boleh diangkut batu-batu sebesar itu. How they cut all those stone. Macam mana dia cut batu-batu tu. Kemudian dia susun naik tinggi, bukan rendah. Besar tak? Kemudian buat terowong dalam tu, ada bangunan, ada bilik dan sebagainya. This is amazing. Tapi Nabi SAW menegaskan perkara yang tak mereka ketahui ini. Menunjukkan apa? Ini adalah perkara yang datang daripada wahyu, daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang mencipta makhluknya, yang maha alim, yang maha mengetahui. Boleh faham ni? Hati. Jadi dua berita ghaib, penciptaan dalam rahim dan takdir seseorang. Satu dari jurusan ilmu sains yang boleh dibuktikan sekarang, dan satu lagi dari jurusan yang tak boleh dibuktikan kerana dia ilmu Allah Ta'ala di Lauhul Mahfuz. Tapi Allah nak berikan kesedaran kepada kita bahawa each of us already dah ditetapkan destiny masing-masing. Cuma dia adalah perkara ghaib. Apa yang berlaku semua memang telah di bawah ketentuan Allah Ta'ala. Allah telah tetapkan diri kita ini. Kita ini adalah pelaku-pelaku di atas muka bumi ini. Baik. Itu yang pertama. Yang keduanya, hadis ini memiliki dua bahagian. Bahagian yang pertama menjelaskan tentang proses kelahiran seorang insan di dunia. Yang ada kita sebut hadis ini bolehlah kita golongkan dalam hadis-hadis yang berkaitan dengan ilmu sains ataupun ilmu biologi secara spesifik. Yang kedua, proses kelahiran seorang insan yang berlaku di alam rahim. Jadi hidup seorang manusia ni secara garis besarnya berjalan di atas 5 fasa kehidupan. Kita ni Allah ciptakan dalam bentuk 5 fasa kehidupan. Bila fasa kita yang pertama, iaitu ketika berada di alam roh. Kita tak tahu pun apa yang berlaku di alam roh kecuali sedikit. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruh min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Allah sebut dah keterbatasan kita ni. Tengok, kalau Allah tak bagi ilmu kepada kita, kita tak tahu di alam roh. Kalau Allah tak kata kita ni mula-mula berada dalam roh, kita pun tak tahu dari mana, where we are from. Tak seperti kebodohan orang-orang bodoh. Siapa? Iaitu yang kata manusia daripada monyet. Siapa tu? Allah. Bukan Newton. Newton teori fisik. Teori evolusi tu siapa? Profesor? Darwin. Darwin tu baru kebodohan dia. Manusia yang bodoh, paling bodoh di atas muka bumi. Dan teori itu diajar di sekolah. Itu yang pelik. Dia kan bercanggah dengan akidah. Kita di alam ruh Allah hanya begitu sikit saja. Walaupun ada para ulama tulis kitab Ar-Ruh nak menyelami rahsia-rahsia itu, tapi tetap terbatas. Sebab ilmu yang Allah berikan pada kita terbatas. Sebagaimana Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah tulis satu kitab Ar-Ruh, very comprehensive. Tapi semuanya hal-hal yang berkaitan dengan apa yang dijabarkan dalam Quran dan hadis. Kemudian kita berpindah ke alam dunia. Mula-mula kita pergi mana? Masuk dunia ni. Alam rahim. Inilah hadisnya.
Allah jelaskan pada kita menerusi lisan Nabi SAW apa yang berlaku di alam rahim. Kemudian perinciannya Allah beri kita ilmu kepada para yang mengkajinya. Para saintis, para doktor, researcher, ya, ahli biologi, kaji. Allah bukan hanya bagi ilmu yang berkaitan dengan kita dalam rahim ni. Prosesnya before, during and after. And the whole of our anatomy of our body. Ya, Allah bagi ilmu. Sebab apa? Ilmu tu boleh ditangkap dengan mata. Dengan akal. Potong sini, potong sana. Allah bagi ilham dapat ilmu baru. Dengan bantuan teknologi, mikroskop berdaya tinggi. Ya, boleh tengok, boleh teropong. Mikro, bakteria yang kecil, COVID tu boleh tengok struktur dia. Dibesarkan, kita tengok pun takut. Betul kan? Pada kecil tapi bentuk dia mengerikan. Macam buah yang melekat dekat seluar kita kalau kita berjalan tu. Ada satu buah berduri bulat. Halu-halu harita tu kan? Tajam dia kan? Buah tu rupanya macam sama struktur dia seperti COVID. Sebiji tajam. Jadi Allah jadikan dia macam Allah fungsi macam buah tu. Bila datang melekat-lekat dia. Betul kan? Lekat-lekat kat sini banyak spreading dia very high speed. Cepat dia spread. Nah, tu belajar ilmu biologi. Jadi ada pelajaran penting dari sini, iaitu nak kaitkan dengan tauhid kepada Allah. Ya. Jadi, ya, dijelaskan tentang menjelaskan tentang bagaimana Allah Taala menciptakan kejadian manusia dalam 3 peringkat. Iaitu diawali dengan disebut di sini apa dia? Ya. Mula-mula diciptakan ya yajma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfah. Mula-mula ya, kedua orang, lelaki dan perempuan, ya, kemudian hasil daripada perhubungan mereka itu, maka bertemulah sperma lelaki dan perempuan di dalam oven seorang wanita. Maka di situ daripada juta-juta barangkali bilion sel-sel yang masuk daripada seorang lelaki, maka yang selamat satu aja. Berenang-renang dia jumpa sperma daripada si ibu bertemu. Akhirnya di dalam mana? Dalam rahim, dalam oven. Jadi daripada banyak-banyak tu sperma yang berlari berenang-renang dalam cecair itu bertemu, ya. At the end kita ni yang diciptakan. Maknanya apa? Allah jadikan kita, we are the chosen one. Betul kan? Daripada banyak-banyak tu kita yang lahir. Daripada sperma satu je berjuang dia untuk lahir. Dia bertemu dengan sperma seorang ibu dalam ya rahim seorang ibu. Nampak tak? Kalau tengok dalam mikroskop kan, bergerak-gerak berenang, nampak bentuk dia macam mana? Macam berudu, ada ekor berenang dia. Ya, banyak yang gugur, dia jatuh, tak sampai. Berenang di lautan. Ya, dalam perut seorang ibu ketika itu. Berapa hari itu? 10 hari. Ya, air mani, yakni nutfah, bertemunya air mani seorang lelaki dan seorang wanita. Sebab itu di sini ni Islam meletakkan hukum. Ya, sebab manusia lelaki perempuan bila bertemu boleh lahirkan seorang anak. Islam atur, tidak boleh sebebasnya yang berkahwin aja. Yang tak berkahwin pun boleh jadi. Sebab itu fitrah Allah jadikan manusia bila bertemu aja. Maka sebab itu Islam datang pernikahan. Dilarang perzinaan. Haram hukum ni. Sebab apa? Merosakkan keturunan. Tengok Allah bukan atur kita dari sudut penciptaan tadi, tapi dari sudut undang-undang untuk terhasilnya perkara ini. Ya, ini kalau nak disyarahkan panjang. Cukup ringkas. Yang keduanya adalah setelah 40 days, next level, next step, langkah seterusnya adalah 40 hari segumpal darah, alaqah. Ya, daripada nutfah bertukar jadi ya alaqah. Summa yakunu alaqah misla dzalik. Begitu juga dalam tempoh 40 hari juga. Nah, sebab itulah kenapa 40 hari ni. Ya. Sebab apa ulama suka nombor 40? Bukan ada ajaib nombor tu tak. Bukan ada orang kata ada nasib bagus tak. Macam kita sebelum tanya kan, kenapa Syama'il Arba'in An-Nawawiyah tu 40. Jadi ulama ni semua ya dia merasakan pada assumption dia ni nombor 40 ni banyak. Ya, dalam Quran dalam hadis. Tapi tak ada kena-mengena. Ya, dalil yang digunakan bukan assumption, bukan daripada Nabi SAW. Tapi hadis Nabi SAW pun hadis yang jadi Imam Nawawi rahimahullah cukup dengan iaitu barang siapa dengar hadis kemudian dia sampaikan pada orang lain. Betul kan? Baik. Jadi dalam bentuk alaqah. Kemudian next step yang ketiga, ya setelah dalam bentuk alaqah segumpal daging pindah kepada bentuk mudghah. Ya summa yakunu mudghah misla dzalik. Kemudian level yang ketiga 40 hari juga. Ya segumpal daging mudghah. Jadi mula step yang ketiga ni dah memiliki bentuk. Tadi dalam bentuk sperma tak ada bentuk. Macam berudu tak ada.
Kemudian dalam bentuk nutfah. Ya. Kemudian dalam bentuk apa? Nutfah itu maknanya apa? Dia sperma itu bertemu. Dia bentuk, dia bergabung. Tak ada bentuk apa lagi. Kemudian dalam bentuk darah, segumpal darah. Ya, darah merah seketul. Ya, kemudian dalam bentuk daging. Kemudian ya dalam Quran disebut, lepas tu dipasang tulang belulang. Ya, Sofi Rahman standby. Cuba baca ayat daripada surah Al-Mu'minun. Ayat 100 ya, ayat 12 hingga 15. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Baca dulu. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Sambung. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Faj'alnahu fi qararin makin. Thumma khalaqna النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. Okey, Hasan dah. Baik, cukup. Jadi hadis ini pengajarannya, hadis tak akan sekali-kali bertentangan dengan Quran. Quran tak akan sekali-kali bertentangan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam as-sadiqul masduq. Tengok apa firman Allah dalam surah Al-Mu'minun, surah yang ke-23 ayat 12 hingga 16, menjelaskan tentang proses penciptaan manusia yang fit in dengan hadis yang keempat ini. Ya. Allah berfirman, "Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin." Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati, yakni berasal dari tanah. "Tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin." Kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kukuh, rahim seorang ibu. ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah. Air mani tadi kan bertemu, ya, di antara lelaki dan wanita, tersimpan dalam rahim wanita yang sangat kukuh. Kukuh, tengok Allah sebut sifat rahim wanita kukuh, boleh tanggung tu. Asal kecil, minute size, very fine size, minute size, very small. You only can observe, you only can visualize it through high resolution of microscope. Tengok by naked tak nampak. Walaupun belah perut tu nak tengok, nak cari mana dia, tak nampak. Kena pakai mikroskop. Bayang zaman Nabi SAW tak pernah terfikir ada mikroskop. Nabi SAW boleh ceritakan. Subhanallah. As-sadiqul masduq sallallahu alaihi wasallam. Lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Ada tulang nak lekat pada dia. Lalu tulang belulang itu kami salut dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Asal tidak ada bentuk, dah step by step follow embrio tadi, mula dah bertukar. Ya. Mula ada wajah. Ya, badan ada bentuk sikit, mengerekot dia. Ya. Macam bentuk beans, macam bentuk biji kacang, betul kan? Kemudian fully complete, dia expand. Berapa lama duduk dalam rahim seorang wanita? How long? 6 bulan. 6 bulan? 9 bulan lebih, 10 hari sekitar itu. Kita average. Ya, paling cepat 7 bulan. Tu orang kata lahir tak cukup umur. Tapi biasa 7 bulan insya-Allah. Ya, kalau dia lahir, dia hidup, dia membesar. Tapi kalau sekurang daripada itu, biasanya tak. Tu. Ya. Kemudian sesudah itu, sesungguhnya kamu sekarang benar-benar akan mati. Allah ingat, hidup ada mati, dikaitkan. Kemudian sesungguhnya kamu sekarang akan dibangkitkan dari kuburmu di hari kiamat. Masya Allah. Allah terangkan senario lengkap, cycle of our life, from nothing to something, and then become nothing, and then something balik dari akhirat. Ya, become somebody. Ya, baik. Jadi dijelaskan di sini step by step sampai ya hari yang hari 40 seterusnya segumpal daging. Kemudian diutus malaikat ditiupkan ruh. Inilah fasa kejadian manusia pada peringkat yang pertama di alam dunia. Ya, di alam dunia kita ada 2 fasa saja kehidupan.
Tadi alam ruh sudah berlalu. Alam rahim sudah berlalu kita semua ni. Sekarang kita berada di alam dunia. Di alam dunia dah Allah bagi kita tanggungjawab. Duduk dalam rahim tak ada tanggungjawab. Keluar daripada alam rahim terang, benderang, siang malam melaluinya. Allah takdirkan kita sampai saat ini kita hidup. Syukur kepada Allah. Nikmat usia. Dan lebih besar Allah bagi kita nikmat sebagai seorang Muslim. So macam mana kita jaga keislaman kita tu nikmat yang tak terhitung. Tak boleh dibandingkan dengan nilai sedunia ni, alam seluruhnya. Ya. Jadi hidup kita di dunia ini, sebagaimana kita berjuang di alam rahim, ni lesson learn very important. Di alam rahim kita berjuang tanpa kita sedari. Kita tak tahu apa yang berlaku kecuali Allah nyatakan. Ya, oleh Nabi SAW. Dan perinciannya para doktor datang kemudian menceritakan kita bagaimana berlakunya proses, ya, berenangnya sperma itu dalam lautan, dalam rahim, ya, dalam liquid, ya, benda apa cecair dalam perut ibu, dalam rahim, ya, berlawan, di akhirnya satu saja yang sampai. Dan itulah jadi kita. Di situ dalam alam rahim kita telah melakukan satu perjuangan tanpa letih, tanpa lelah, tanpa jemu. Akhirnya kita berjaya. So jadi pengajaran bila kita turun ke dunia, hendaklah kita jadi seperti itu. Maknanya tetap dengan terus perjuangan. Hidup ini adalah perjuangan. Ya, innal haya, hidup ini adalah perjuangan. Ya. Jadi perjuangan apa? Perjuangan untuk melawan segala rintangan dan cabaran supaya kita mencapai KPI yang telah ditetapkan oleh Allah. Yang matlamat yang Allah tetapkan kita di atas muka bumi ni apa? Sahabat Rahman. Apa yang Allah tetapkan kita di dunia ni, matlamat yang kita kena capai? Tugas kita di dunia ni apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun, menegakkan hak ubudiyah, ya, seorang hamba kepada Rabbnya. Dan dalam perjalanan itu Allah bagi kita usia makin panjang, makin banyak cabaran. Betul kan? Makin meningkat usia makin besar cabaran. Nanti kita akan lihat konsekuensinya atau consequence of those, ya, challenge. We are facing by a lot of problems, by a lot of challenge. So how you overcome those challenge and problem? Dan Allah dah ingatkan kita. Ya. Allah jadikan kita ni dia tak sia-sia. Ayahsabul insanu ay yutraka sudah. Allah sebut kamu ada satu misi. Tapi misi kamu ni akan menghadapi banyak ujian. Ahasiban nasu ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Adakah kamu menyangka kamu akan dibiarkan begitu saja dengan berkata declare, oh saya dah beriman, saya dah seorang Muslim. No, it's not enough. Tapi kamu akan diuji. Uji apa? Dua jurusan, nikmat dan musibah. Iaitu kamu capai dua-dua, dapat menghadapinya, maka kamu akan jadi mukmin yang sejati. Dan itulah yang disebut oleh Nabi SAW, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair, wa laysa zaka li ahadin illa lil mu'min. Sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin. Apa saja yang menimpa dirinya, semua baik baginya. Dan itu tak akan dapat diperolehi melainkan pada seorang mukmin. Mukminnya apa? Yang sempurna. Dan Nabi SAW sambung lagi, in asabathu sarra'u syakara fakana khairan lah, wa in asabathu darra'u sabara fakana khairan lah. Itulah dia pribadi yang menakjubkan. Jadi hadis ini memberikan satu motivasi kepada kita agar kita berusaha untuk menjadi pribadi Muslim yang menakjubkan. Menakjubkan bukan untuk manusia, menakjubkan di sisi Allah Ta'ala. Pribadi mukmin yang menakjubkan, padanya ada dua sifat. Bila dia melalui hidup ni, dia pasti, mau tak mau, by hook or by crook, you have to face it. These two type of test by Allah Ta'ala. Apa dia? Allah uji kita dengan nikmat. Macam mana kita berinteraksi, kita bereaksi. Our reaction to those nikmat yang Allah berikan. Ya, adakah kita akan bersyukur atau kita akan kufur? Syukur dengan kita total submission to Allah, ya, command. Or in reverse, in opposite, kita akan jadi orang yang lagi lalai, ya, bermaksiat dan berbagai-bagai. Yang kedua, Allah uji kita dengan kesulitan. Kesulitan ni memang sulit. Nama pun sulit. Tak ada orang yang suka. Diuji dengan kepayahan. Setiap orang akan diuji dengan pelbagai. Sama ada kepayahan dari sudut dunia. Betul kan? Hidupnya susah. Ya, Allah uji dia dengan pelbagai penyakit. Allah uji dia dengan pelbagai masalah. Allah uji dia macam-macam lah. Musibah-musibah demi musibah. Ya. Ada pula orang diuji dari sudut musibah agama. Apa dia? Dia berusaha untuk solat, banyak halangan, banyak gangguan. Dia cuba nak belajar, ya, nak menambah ilmu, banyak gangguan, banyak halangan. Ada saja dia halangan. Nak pergi kuliah, tiba-tiba motor rosak,
nak pergi kuliah, dia tiba-tiba anak sakit, macam-macam Allah uji. Tapi dia bersabar di atas ujian itu. Tu hebat. Ya. Sebab itu hidup ini ya pasti akan diuji. Jadi itu fasa kita yang ketiga. Ya, hidup, perjalanan hidup daripada 5 fasa. Selesai urusan kita di dunia, kita akan mati. Bila mati, ke mana kita pergi? Alam barzah, alam transit. Itulah alam keempat. Ya. Di situ kita akan berada selama mana kiamat belum ditegakkan. Bila kiamat telah ditegakkan, maka kita akan keluar daripada alam barzah. Semuanya akan dihalau pergi ke alam yang kelima, yang terakhir, the final destination, the final situation and condition. Ya, di mana semua perbuatan kita ketika berada di alam dunia akan dipertanggungjawabkan. Itulah hari kebangkitan, iaitu di Yaumul Mahsyar, berjalan mengikut terminal-terminal yang kemuncaknya 2 saja at the end. The result we already know. Which one? Nak ke syurga atau ke neraka? Jadi hadis ini is very close related terhadap 5 perjalanan seorang hamba. Masya Allah. Sungguh hadis ini sangat besar faedah. Ya, bagi orang yang memperhatikan dan mengambil faedah. Baik, kembali. Jadi, ya, ini adalah sinopsis yang dijelaskan oleh Nabi SAW tentang hakikat seorang insan dari sudut penciptaan. Jadi manusia ini bukan diciptakan daripada cahaya. Ya, Nabi SAW bukan diciptakan daripada cahaya, seperti yang ya difahami oleh orang-orang yang sesat. Nabi SAW pun diciptakan seperti kita. Ya, pertemuan seorang ibu dan seorang ayah. Spermanya sama bertemu dengan sperma suami dan ibunya. Kemudian lahirlah Nabi SAW sebagai insan, ya, Rasul, ya, untuk umat akhir zaman. Maka kembali. Jadi apa yang boleh kita ambil, tengok 40 hari, jadi jumlahnya berapa? Ya, daripada air mani nutfah kepada alaqah kepada mudghah 120 days. Ya, ini selama mana? 4 bulan. Tadi 40. Ya, 120 bagi 3 peringkat. Jadi 120 bagi 30 berapa, Rumah Aisyah? 120 bagi 30 berapa? Potong kosong, 3 kali berapa? 20, 40 tahun. 4 bulan. Jadi bila 4 bulan, dah ada rupa. Kemudian Allah perintahkan malaikat masukkan ruh. Ketika itu, kalau keguguran dan sebagainya, ada hukum terhadapnya. Itulah datangnya nanti kaedah. Ya, kita akan belajar dalam bab nikah kahwin, ada kaitan tentang iddah seorang wanita, tentang hak untuk disolatkan jenazah, ya, dan sebagainya. Ini, ya, sebab dia dah ada ruh. Ya. Kalau di keguguran dalam keadaan umur itu, ada nanti kena keluar zakat tak? Zakat fitrah umpamanya. Baik, itu perbahasan lain. Jadi ilmu dia bercabang daripada bab ini. Baik. Jadi selesai sudah episod yang pertama dalam kehidupan seorang insan pada hadis bahagian pertama. Masya Allah. Kemudian tugas kita adalah apa? Sebab ini melibatkan ilmu sains, maka Allah berikan ilmu kepada para ahli sains. Ya, Allah bagi ilham mereka buat kajian, akhirnya mereka dapat lebih detail. Tapi hadis menjelaskan pokok je, prinsipal. Adapun cabang-cabangnya, kamu cari, kamu usahakan. Sebab itu Nabi SAW sebut dalam hadis, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kamu dalam urusan dunia kamu tahu. Buatlah apa saja. Buatlah kajian macam mana pun, canggih-canggih macam mana. Ya, itu dibenarkan. Tapi dalam jurusan agama, kamu are not authorized. You are not allowed, strictly not allowed to involve in hal yang berkaitan dengan hak Allah Ta'ala. Baik, selesai. Jadi, apa yang kita dapat faedah daripada bahagian yang pertama ini? Iaitu lesson learn-nya adalah, yang pertama, kenalilah diri sendiri. Hakikat diri kita adalah datang daripada mani yang hina, air mani yang hina. Ya. Jadi bagaimana kita terjadi? Maka sedar diri. Ya, jangan lupa diri. Jangan sombong. Ini menjelaskan tentang self awareness. Know yourself. Where you are coming from. Jadi bila kita tahu tentang hakikat penciptaan kita, dhaifun jiddan. Ya, kemudian kita dilahirkan dalam keadaan tidak ada pilihan. Ya, maka kita adalah hamba Allah. Ya, maka menyadari bahawa kita ni sama saja di antara sesama manusia. Kita tak akan rasa kita ni lebih baik daripada orang lain. Cantik, kita rasa bangga, kita rasa sombong. Ya, kita handsome, kita kaya dan sebagainya. No. Allah tak lihat di situ. Allah tak lihat pada rupa kamu, ya, harta kamu, tapi Allah Ta'ala walakin yang zuru ila a'malikum, iaitu lagi satu apa? Wa amwal, dan satu lagi fi qulubikum. Ya.
Tu Allah lihat pada hati dan amalan kamu. Yang keduanya adalah ini merupakan episod perjalanan seorang insan. Semua pasti akan melalui episod yang sama. Dan yang ketiganya adalah iaitu lesson learn daripada bahagian pertama tentang penciptaan manusia, bahawa ya kita lahir, kita bangkit di dunia, nanti kita juga akan bangkit di negeri akhirat. Menunjukkan apa? Allah berikan kita peluang di dunia untuk melalui hari-hari di dunia. Hendaklah kita melakukan apa yang telah Allah perintahkan untuk kita. Sebab nanti bila sampai masanya, kita tidak akan menunggat langit hidup di dunia. Allah telah tetapkan usia bagi kita. Sampai masanya Allah akan ambil haknya. Dan kita akan kembali kepada Allah untuk mempertanggungjawabkan seluruh amal kerja buat kita. Selesai. Itu bahagian yang pertama. Adapun bahagian yang kedua adalah menjelaskan tentang apa yang akan kita lalui, apa yang akan kita perbuat ketika kita lahir ke alam dunia daripada alam rahim yang gelap tadi. Ketika berada dalam perut ibu, kita tidak ada kuasa apa-apa. Kita tidak mengatur diri kita, tidak ada kebebasan. Berada dalam dunia yang gelap, tak tahu apa pun yang berlaku dalam rahim kita. Ada tak sesiapa yang boleh menceritakan nostalgia masa lalu ketika dia berada di alam rahim? Ada tak? Tak pernah ada. Walaupun dia raja, kuasa dunia, menguasai dunia timur dan barat, walaupun dia rasul yang paling dekat, dia tak tahu apa yang berlaku ketika dia berada dalam perut ibunya. Kenapa? Kerana dia ada perkara roh yang paling dekat dalam perut ibu. Tak tahu kita apa yang berlaku. Cuba lihat betapa manusia ni dhaif. Jadi tak perlu sombong. Sekarang kita tanya, dalam badan kita ni, apa yang dibuat oleh perut kita? Dia tengah buat apa ni? Tahu tak? Tak tahu kan? Darah yang mengalir dalam tubuh badan kita ni, berapa speed kelajuan dia sekarang? Daripada hati, jantung ngepam, kemudian mengarah ke semua darah-darah dalam artileri veins kita ni yang tak terhitung banyaknya, tak tahulah berapa juta, berapa bilion sel lagi ni, vein urat-urat ni. Macam mana dia boleh atur very coordinated dia, well coordinated. Tak ada berlaku jam kat mana-mana kecuali tersumbat nanti. Pembuluh dia tersumbat, ada kolesterol banyak. Hilang keseimbangan, equilibrium terganggu, maka akan terhasillah penyakit, ketidakselesaan dan sebagainya. Masya Allah. Our system ni very complicated. Betul kan? Jadi Allah Maha Pencipta, Maha Agung. Allah SWT menciptakan insan, manusia yang terbaik kejadiannya. Very complicated. Tapi Allah bagi ilmu kepada para pengkaji, doktor, para saintis, ahli biologi. Boleh scan, tengok, pakai x-ray dan sebagainya. Boleh kaji, tengok satu-satu. Sehingga setiap doktor ada kemahiran masing-masing. Ada doktor dia pakar bahagian apa? Pakai bedah tu okey lah. Ada dia pakai hidung, pakai mata je, pakai telinga, pakai tangan, pakai jari, pakai kaki, pakai jantung, pakai hati, pakai pankreas, pakai perut, macam-macam. Tak ada doktor yang menguasai semuanya, dia pakar semuanya. Mata dia pakar, telinga dia pakar, tak. Betul kan? Cuba tengok doktor gigi, dia pakar pakai gigi je. Yang lain dia tak pakar. Allah bagi ilmu, tapi spesialis dia. Spesialis pun ada label dia, macam-macam. Ada spesialis baru start, dia pakar betul, dia very expert betul. Dan begitulah seterusnya. Tengok Allah bagi. Yang sepatutnya para doktor ni orang yang paling dekat dengan Allah. Sepatutnya mereka paling bertakwa kepada Allah. Tu. Ini tak. Ada doktor wanita, aurat pun tak tutup, free hair saja. Ada doktor yang tak solat. Tu kan ajaib tu. Padahal tanda-tanda kebesaran Allah tu dah ada pada mereka. Dia tahu dah. Dia kaji manusia dia very complex, very complicated. Lebih complicated lagi daripada sistem jalan raya. Tu sistem vein, darah, saluran darah kita. Betul kan? Tapi tak pernah ada konflik di antara saluran-saluran ni. Tak pernah lalu sini lebih laju daripada sini dan sebagainya. Semua flow smoothly accordingly. Throughout our body. Masya Allah. Sebab tu orang-orang yang Allah berikan mereka ilmu dunia, khususnya ilmu-ilmu yang kemahiran, bila mereka specialize bahagian tertentu, sepatutnya mereka tunduk, taat, patuh. Makin kuat keimanan dan ketakwaan mereka kepada Allah. Berbanding dengan para ustaz. Sebab para ustaz dia tak kaji bahagian saintis ni. Dia lebih kepada apa? Ayat-ayat yang berkaitan dengan akidah, iman dan sebagainya. Peristiwa yang berkaitan dengan penjelasan-penjelasan hal berkaitan dengan agama. Adapun tentang dunia ni, Allah bagi pada para saintis ni sebab dia kaji. Kecuali ustaz tu juga dia buat kajian. Ada. Tapi ini perlu perincian. Betul kan? Tentang gunung ganang, ada ilmunya. Tentang tiupan angin, ada pakar dia.
tentang peredaran bintang-bintang, ada pakar dia, ahli falak. Dia tentang bumi, tanah-tanah, ada pakar dia, pakar mineralogi yang buat kajian. Ustaz dia tak pakar bidang tu. Kalau dia nak pakar, dia kena belajar masuk universiti jurusan tu. Ya, tentang macam mana tanah ni warna merah, macam mana bentuk-bentuk struktur ni, ya, bentuk pattern tanah tu kita boleh tahu dah tanah ni berapa juta tahun terbeza daripada proses bagaimana dari segi perubahan cuaca dan sebagainya. Itu siapa yang buat kajian tu? Orang-orang yang berkecimpung dalam bidang itu. Sepatutnya orang-orang yang Allah Ta'ala berikan mereka ilmu dunia ni, kemahiran di pelbagai bidang, patutnya mereka adalah orang yang dekat dan sangat bertakwa kepada Allah. Sepatutnya. Kenapa? Di situ Allah telah bentangkan kepada mereka tentang ayat-ayat kauniyah. Ayat-ayat yang menunjukkan kebesaran Allah Ta'ala sebagai pencipta. Apatah lagi kalau ditambah dengan kefahamannya tentang ayat-ayat Quran berkaitan dengan hak-hak Allah Ta'ala. Tergabung dua padanya, maka mereka lah orang yang paling dekat dan paling bertakwa kepada Allah. Baik, kembali. Baik, jadi bahagian yang kedua pula adalah yang menjelaskan tentang ketentuan takdir yang Allah tetapkan bagi seorang insan. Ketika dia dah sampai peringkat yang ke-4 bulan atau 120 hari, maka Allah perintahkan malaikat. Ya, malaikat tu apa? Wa yu'maru bi arba'i kalimat, untuk menulis tentang 4 perkara. Yang 4 perkara yang ditulis tu apa dia? Yang pertama bi rizqih, tulis tentang rezeki dia. Maknanya rezeki kita ni semua sampai saat ini Allah dah tetapkan. Kata apa? Kul. Kata apa? Ya, mungkin lah. Lagi jawab. Baik. Kemudian wa ajali. Yang kedua adalah ajal dia. Bila dia mati? Allah dah tetapkan. Ya, kemudian wa amali, amalan-amalan dia waktu dia hidup. Dia diuji dengan perintah-perintah Allah. Ya. Ya. Ada di antara mereka sebagian besar kafir, kufur pada Allah. Sebagian daripada mereka beriman kepada Allah. Tapi beriman belum tentu dia beramal. Diuji lagi. Kemudian wasyaqiyun au sa'idun. Iaitu ya, bahagia dan derita dia, susah dan senang dia. Jadi 4 perkara ni Allah telah tetapkan. Allah telah tulis. Ya, inilah yang dinamakan takdir, ketentuan takdir. Dan ketentuan takdir ni Allah telah tulis di Lauhul Mahfuz. Itu ilmu Allah Ta'ala. Tapi Allah bagi sedikit pengetahuan bahawa 4 perkara ni Allah telah tulis untuk kita. Setiap orang telah ditetapkan. Tapi dia adalah ilmu Allah tak diketahui, kecuali bila dia dah berlaku. Ya, sebagaimana hadis menyebut, ya, Allah telah menakdirkan segala sesuatu sejak 50,000 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi. Belum langit bumi ada lagi. Ya, waktu tu kita pun tak ada lagi, betul kan? Macam mana nak ada bumi pun tak ada. Macam mana nak duduk? 50,000 tahun. Ini Allah khabarkan. Kalau Allah tak khabarkan, kita tak tahu. Wallahu a'lam. Ya. Lalu Nabi SAW bersabda, kataballahu muqadiral khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal ard bi 50,000 sana. Allah telah mencatatkan seluruh takdir makhluk 50,000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Maka imanilah. Ini takdir apa ni? Kalau kita belajar nanti perincian tentang takdir, ini telah kita pelajari dulu dalam kedua-dua kitab akidah yang telah kita pelajari. Beriman dengan qada dan qadar, ataupun beriman dengan takdir, baik atau buruk. Ya. Di mana kita belajar ni dulu? Iaitu ketika belajar kitab akidah. Kitab apa? Ingat tak? Profesor, kitab apa yang telah kita belajar? 2 kitab akidah. Ingat tak? Lupa. Kena ingatlah. Bagi clue. Satu, yang pertama kita belajar kitab Usulus Sunnah. Usulus Sunnah. Mula-mula kitab Syarhus Sunnah. Oleh siapa? Iaitu Imam Al-Muzani rahimahullah. Yang kedua kitab apa? Usulus Sunnah. Siapa pengarang dia? Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Kedua-duanya adalah murid Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Nanti kita akan belajar pula kitab akidah yang ketiga insya-Allah, kitab Syarhus Sunnah oleh Al-Humaidi rahimahullah. Iaitu murid juga kepada Imam Syafi'i rahimahullah di Mekah. Jadi kita tengok nanti murid-murid Imam Syafi'i rahimahullah ni sama tak akidah? Sama. Dan 2 kitab yang telah kita pelajari dulu, kita belajar tentang takdir. Sebab takdir ni penting dipelajari dan dia di antara ilmu yang tak dipelajari. Sebab barang siapa yang mau belajar tentang takdir, faham dengan betul, hidupnya akan terarah dengan betul. Akan hilanglah keluh kesah. Ya, tak rasa berpuas hati dengan apa yang ada. Bila dia uji tak komplain.
tak stres, bahkan sampai bunuh diri, ya, dan sebagainya. Sebab itulah, ya, bila kita mengambil faedah daripada hadis yang kedua tentang akhbirni anil iman, cuba lihat yang ditekankan di situ apa? 2 kali ditekankan, iaitu tentang takdir. Sebab manusia banyak, dan di antara punca kesesatan penyelewengan yang pertama berlaku di kalangan umat Islam setelah kewafatan Nabi SAW apa? Tentang apa? Tentang takdir. Tu lahir kelompok apa? Qadariyah. Orang yang menolak takdir. Ya, dan di situ berbagai aliran. Tengok hadis yang kedua sebelum ini. Ketika mana Nabi SAW ditanya oleh Jibril AS, fa akhbirni anil iman. Ya, lalu Nabi SAW jawab apa? Antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Nampak? Ketika Nabi SAW menyebut beriman, tengok, iaitu kamu beriman kepada siapa? Beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab-kitab, beriman kepada kepada rasul-rasul, kemudian beriman pada hari akhirat. Kemudian Nabi SAW ulang balik, watu bina bil qadari khairihi wa syarrih. Menunjukkan ni taukid ni, penegasan. Sebab apa 2 kali? Sebab besarnya tentang takdir. Sebab takdir itu adalah perkara yang akan menjadikan seseorang itu benar hidupnya dalam perjalanan. Terutamanya ketika dia diuji dengan kesulitan. Bilalah nak saya COVID ni? Ya, lama betul lah. Tak payahlah buat SOP bagai-bagai ni. Nampak tak? Tapi kalau dia faham tentang takdir Allah, maka dia tahu macam mana nak berinteraksi dengan cara yang benar. Sebab apa berlaku perkara ini. Jadi nanti, ya, untuk bahagian kedua insya-Allah kita akan perincikan tentang bahagian kedua ini, iaitu tentang bagaimana seharusnya kita bersikap, iaitu dalam menangani berinteraksi dengan takdir. Sebab yang disebut dalam hadis ini adalah salah satu daripada 5 jenis takdir. Ni takdir ini disebut apa? Takdir bila telah ditetapkan tentang 4 perkara ni, ya, para ulama menyebutkan dia adalah takdir umri. Takdir yang berlaku sepanjang usia kita. Sepanjang kita hidup, maka inilah dia takdir kita yang berjalan berlangsung. Iaitu tentang apa tadi? Allah tuliskan untuk kita apa? Rezeki. Tentang rezeki kita. Apa lagi rezeki? Rezeki, aman, Ajal. kematian dan Susah dan senang. susah dan senang. Ya, matilah sekali lah, mati. Betul kan? Jadi nanti kita akan sambung, ya, bahagian kedua kita akan perincikan. Dan dalam bahagian kedua ini juga Nabi SAW bagi contoh tentang takdir yang dilalui oleh seseorang. Satu orang yang beruntung, satu orang yang rugi. Supaya apa? Menjadi panduan sempadan untuk kita selamat. Dan hadis ini menjelaskan bagaimana kita, iaitu Allah Ta'ala ajar kita macam mana nak merancang kehidupan. Our life planning while we still alive. Macam mana kita nak merancang kehidupan, ya, selama mana kita masih hidup. Allah beri peluang. Apa yang patut kita lakukan? Supaya apa? Jangan timbul penyesalan nanti ketika berada di alam barzakh. Jangan timbul penyesalan ketika malaikat maut datang menyapa kita, bertandang kepada kita untuk mengambil ruh kita. Ketika itu there is no way out. There is no wait for a while. I want to perform, ya, ibadah. Ya, Jibril kata apa? Malaikat maut kata apa? Ya, dia menunaikan tugas dia. Betul kan? Ya, apa ayat tu? La yastaqdimu. Ayat yang tak akan dicepatkan, yang tak akan dilewatkan tu. Tentang bila datang ajal seseorang, fa iza jaa ajaluhum, la yastaqdimu. Baca. Lupa. Tak ingat. fa iza jaa ajaluhum la yastaghfiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kuat sikit. فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. Boleh, Profesor. Dan apabila telah datang ajal kepada seorang kamu, dia tak akan dicepatkan, ya, tak akan diakhirkan, tak akan diawalkan, tak akan diakhirkan, tak akan diakhirkan, tak akan diawalkan. Tak ada tolerance dia. Plus minus 0.01 second, tak. On the dot. Tu. Para malaikat ni tak macam kita. Kita ada tolerance. Meeting pukul berapa meeting? Ya, kuliah pukul berapa? Kuliah pukul 11.30. Startnya 11.30. Tak.
11.31, 11.32. Kalau 11.30 pun plus second dia. 11.30 50 saat. Ya. Ataupun awal 11.29, 11.27. Tapi malaikat on the dot, tak ada tolerance tu, zero tolerance. Betapa tepatnya ajal seorang tu Allah tetapkan. Tak boleh diawalkan walau sesaat. Lewat begitu. Masya Allah. Betapa sempurnanya pengaturan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi manusia itu insan yang tidak sempurna. Betul kan? Apa yang dibuat selalu tak sempurna manusia. Tapi Allah perintahkan kita menuju kesempurnaan. Nak jadi sempurna mustahil. Tapi menuju kesempurnaan adalah perkara yang harus. Boleh. Faham? Jadi lakukan yang terbaik. Ahsanu amala. Baik. Ya, cukup setakat itu dulu yang dapat kita jelaskan. At least kita telah cover bahagian pertama, ya, tentang hadis ini, tentang proses penciptaan manusia. Jadi pengajaran yang paling penting, jadilah sebagai seorang hamba Allah yang taat, ya, menunaikan hak-hak Allah. Tak lama pun kita berletih berpayah di dunia ni, berpayah dalam menunaikan hak Allah. Kalau umur kita 60 tahun saja, itu pun dah tolak 15 tahun balik kita. Kalau lelaki, itu pun dah tolak-tolak semua urusan dunia, urusan tidur, urusan kumpulan harian. Kita dah bagi contoh tadi, betul kan? Berapa jam saja kita solat dalam satu hari? Yang 5 tadi berapa? Pagi tadi. Lupa dah. 1 jam per solat. Jadi berapa? 30 minit. 150 minit divide by 60 at 24. Berapa? Tadi berapa tadi? Setengah jam kan? Setengah jam 150 minit, betul kan? 150 minit bagi 24. Berapa? Banyak juga. Ya, udah Tapi solat setengah jam. ya, kita ambil lah round figure setengah jam. Itu pun lama dah. Tadi kita sebut apa? Before and after. Kau beli abang dia prepare. Kita katalah round figure setengah jam, 30 minit. Jadi kali 5, 150 minit. 150 minit nak tukar jam bagi berapa? 60, betul kan? Bagi 60. Jadi lebih kurang 2 jam aja round figure, 2 jam. 2 jam, katalah 3 jam. Jadi itu saja yang Allah minta. Urusan harian kita dengan Allah. Bagi dengan 24 jam satu hari. Balance-nya semua untuk tidur, untuk makan, untuk kerja, untuk dunia semuanya. Kenapa tak berbuat? Ya, puasa pun bukan setiap bulan, sebulan sekali je. Masya Allah. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang patuh, taat, tunduk, fully comply itu di Allah Subhanahu Wa Taala requirement. Jadi hamba yang, ya, sebagaimana kata Nabi SAW, wa ana akuna hamdan syakur. Supaya kita termasuk, ya, dalam ucapan Nabi SAW. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Allah mempertingkatkan iman kita dari masa ke semasa. Sungguh dengan membaca hadis-hadis Nabi SAW ini, dia akan meningkatkan iman kita. Ya, semoga begitulah kehendaknya. Ya, berlaku. Segala kebaikan semuanya kembali kepada Allah. Kita bersyukur di atas nikmat Allah yang tak terhitung. Allah berikan kita terus istiqamah dalam melakukan amal-amal soleh, khususnya dalam menuntut ilmu dan menyampaikan ilmu. Semoga bernilai di sisi Allah nanti di negeri akhirat sebagai salah satu daripada amal soleh. Dan semoga Allah menghimpunkan kita, mempertemukan kita nanti di negeri akhirat bersama dengan pengarang kita ini Al-Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam syurga bersama dengan Nabi SAW. Ma'alladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.